Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pertamanya sekali saya mohon kemaafan pada jemaah atas kelewatan bas. Kita berlaku masalah sedikit. Kemudian apabila diganti dengan bas yang kedua, polis pula tak bagi kerjasama nak masuk. Jadi terpaksa jalan jauh sikit. Baik, alhamdulillah. Itulah Makkatul Mukarramah. Perkara-perkara ini biasanya memang berlaku lah. Tapi ini ujian bagi kita lah, nampak lebih jauh sikit. Baik, alhamdulillah. Jemaah semua dalam keadaan sihat ya? Alhamdulillah. Semua dah makan? Baik, alhamdulillah. Baik, insya-Allah pada tamu Allah, pada penziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan, insya-Allah pada pagi ini kita akan meneruskan lagi aktiviti kita di Makkatul Mukarramah dengan program ziarah Makkah. Dan insya-Allah sebelum balik daripada ziarah ini, kita akan menuju ke Masjid Ja'aranah untuk berniat umrah yang kedua, umrah sunat lah. Bagi jemaah yang uzur tak perlu niat dah lah, sebab yang wajib dah selesai dah malam tu kan. Jadi para jemaah boleh bayangkan, tengok macam mana keadaan Masjidil Haram pada malam pertama kita sampai ke Mekah ini. Bagaimana keadaan orang begitu ramai begitu ramai, walaupun bukan musim cuti tapi ramai. Kita jangkakan hari Jumaat yang akan ramai lagi, tapi malam tu kita tengok tempat sa'i tu sayuk je, ramai Masya Allah. Tapi alhamdulillah semua selesai, walaupun ada yang terpisah, tapi alhamdulillah semua selesai melaksanakan rukun-rukun umrah dan selesai bergunting alhamdulillah. Baik, jadi sebelum kita bergerak lebih jauh, marilah sama-sama kita membaca doa perjalanan. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan dan melancarkan perjalanan kita, ziarah kita pada pagi ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Bismillah tawakkalna ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jadi para jemaah sekalian, tempat pertama kita akan tuju pada pagi ini ialah ke Jabal Thawr. Jabal Thawr. Jabal Thawr ini terkenal dalam kalangan orang Arab di Mekah ini, bermaksud kepala unta betina. Jabal Thawr ini kepala unta betina. Kerana apa? Kerana bentuk dia seperti kepala unta. Bukan badan unta, tapi kepala unta. InsyaAllah kita berhenti, nanti kita akan tengok. Saya akan tunjukkan bagaimana rupa bentuk kepala unta tu. Dan di bukit ini jugalah berlakunya peristiwa perjalanan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula pada 27 Safar, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk berhijrah keluar daripada Mekah menuju ke Madinah. Dalam keadaan itu, Nabi Muhammad SAW sebelum daripada itu menerima ancaman, berbagai ancaman buruk daripada musyrikin Mekah, seperti memulaukan Nabi dan para orang Islam yang berada di Mekah, kemudian mengejek Nabi, mencerca Nabi, menyakiti Nabi, kemudian akhir sekali yang paling besar ialah nak membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada malam 27 Safar, Nabi Muhammad SAW menggantikan tempat tidur Nabi dengan Sayyidina Ali. Kemudian Nabi pergi menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar untuk memberitahu Sayyidina Abu Bakar akan menjadi teman perjalanan Nabi menuju ke Madinah. Jadi sebelum Nabi keluar daripada rumah pun ramai dah orang pemuda-pemuda musyrikin ni dah menunggu Nabi untuk membunuh Nabi. Jadi Allah turunkan ayat dalam surah Yasin, ayat yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami menjadikan halangan di depan mereka dan juga di belakang mereka supaya dan mereka tidak dapat melihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW keluar daripada rumah tanpa dilihat oleh pemuda-pemuda musyrikin ini dan pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar, dan mereka berdua bergerak menuju ke arah selatan Masjidil Haram, bukan ke arah utara. Tetapi kalau nak ikut perjalanan daripada Mekah nak ke Madinah ni sepatutnya melalui utara, daripada arah Masjid Tanaim malam tu kita lalu kan. Tapi Nabi pergi ke arah Jabal Thawr ini, di arah selatan 4 km daripada Masjidil Haram, kerana nak
mengkaburi nak mengkaburi penjejak daripada kalangan musyrikin itu sendiri. Mereka ini sangat bersungguh-sungguh nak membunuh Nabi. Kerana apa? Mereka ini ditawarkan 100 ekor unta kalau dapat bunuh Nabi ni. 100 ekor unta ni kalau ikut harga sekarang ni lebih kurang dalam 700,000 lah. 100 ekor unta. Jadi mereka ni ada dalam kalangan pemuda-pemuda musyrikin ni, orang Arab jahiliah ni memang pakar penjejak. Sehingga kerana apabila Nabi naik sampai ke atas bukit Jabal Sur ini pun, mereka dapat menjejaki Nabi. Tetapi tak tahu ke mana dudukannya. Nabi Muhammad SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar naik ke atas tu, dan bila tiba di puncak, Sayyidina Abu Bakar kata kepada Nabi, izinkan saya untuk cek dulu, untuk cek dulu bahagian dalam gua Sur ini sebelum Tuan masuk. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun cek dulu, kukut takut ada binatang berbisa. Kemudian bila dia dah didapati semua aman, baru dia jemput Nabi masuk. Gua Sur ini, para jemaah kena maklum, bukanlah seperti gua kita di Malaysia. Dia hanya seperti lubang, tingginya 1 meter, lebarnya 3 meter. Lebih kurang macam tu. Jadi Nabi dan juga Sayyidina Abu Bakar masuk dalam Jabal Sur ini. Kemudian Nabi dan Sayyidina Abu Bakar berberehat. Kepenatan, kita nak naik gunung Jabal Sur ni kurang 2 jam. Okey. Kemudian satu ketika mereka berada dalam Jabal Sur ni 3 hari 3 malam. Pada satu ketika Nabi tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Nabi tidur di atas paha Sayyidina Abu Bakar. Nabi rasakan ada titisan air yang jatuh ke atas muka Nabi. Rasa air yang jatuh ke muka Nabi. Jadi Nabi pun bangun dan Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar sedang menangis ketika itu. Jadi Nabi pun tanyalah, wahai Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu menangis? Abu Bakar menjawab, tak apa ya Rasulullah, tidurlah, tak ada apa yang berlaku. Kemudian Nabi masih lagi merasakan air menitis di muka Nabi. Nabi tengok Sayyidina Abu Bakar masih lagi menangis dan tanya lagi, kenapa kamu menangis? Rupa-rupanya Sayyidina Abu Bakar dah tak tahan sangat. Barulah dia beritahu Nabi yang kakinya tu disengat binatang. Sebab kakinya tu melunjur dan menutup ada salah satu lubang. Ada satu lagi lubang yang ada binatang berbisa dalam tu, kala jengking ataupun ular lah. Jadi Nabi ketika itu bangun. Mula-mula Sayyidina Abu Bakar tahan sebab apa? Tak nak ganggu Nabi tidur. Nabi tidur tapi tak nak ganggu Nabi tidur. Tahan sakit tu. Kalau kita lah macam mana keadaan kalau tahan sakit. Tapi Sayyidina Abu Bakar tahan. Kemudian dah tak tahan sangat, barulah dia beritahu Nabi. Nabi pun dengan sapu dengan air liur Nabi yang mulia, sapu kepada tempat yang terkena sengatan tu, dan segera itulah penyakit ataupun kesakitan yang ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar tu hilang. Itu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemuda-pemuda musyrikin ketika itu dah sampai ke atas bukit, dan Sayyidina Abu Bakar kata, ya Rasulullah, kalaulah mereka ni tunduk sikit je, dah nampak dah kita. Tapi Nabi jawab apa pada Sayyidina Abu Bakar? Apa yang kamu fikirkan di antara 2 orang, Allah yang ketiga? Itu orang kata apa? Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala tu sangat tinggi, dan tawakal kepada Allah sangat tinggi. Apabila kita dah berusaha, selebihnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi selepas daripada 3 hari 3 malam Nabi berada di Jabal Sur. Dan kenapa 3 malam? Itu pun jadi soalan juga, kenapa 3 malam? Sebab kebiasaannya manusia ni kalau ada masalah pun, marah ke apa ke, dia hanya berlarutan 3 hari saja. Lepas tu dia dah slow dah. Begitu juga dengan semangat pemuda musyrikin ni, apabila dah 3 hari cari dah tak jumpa dah, pakar-pakar penjejak cari pun dah tak jumpa, akhirnya mereka, orang kata apa, inilah dah putus semangat dah. Kemudian barulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar dan 2 orang lagi, iaitu Abdullah bin Uraiqid menjadi penunjuk jalan, dan juga Amir bin Fuhairah menyediakan kenderaan, iaitu unta, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar menuju ke Madinatul Munawwarah. Sebentar lagi kita akan turun sekejap lah, sekejap ambil gambar, dan kita akan teruskan lagi perjalanan kita ke Arafah, insyaAllah. Jadi para jemaah, insyaAllah kalau kata kita sampai awal di hotel, kita akan buat umrah sebelum zuhur. Tapi kalau lewat sampai sudah dekat-dekat dengan zuhur, kita akan buat lepas zuhur lah, lepas makan tengah hari, insyaAllah dalam pukul 1.30 tu baru kita buat. Sebab takut nanti kalau kita masuk awal ke masjid, lama dalam masjid, keluar waktu makan dah terlepas. Jadi tengok pada keadaan kita sampai nanti. Boleh ya? Boleh.
Alhamdulillah kita telah pun sampai di Jabal Sur, kaki bukit Jabal Sur. Jabal Sur ni berada di depan kita lah. Adik nak panjat? Kalau kita boleh tengok, mata kita boleh zoom, ada orang tengah panjat sekarang ni kat situ. Nampak macam putih beras je. Masya Allah, ramai orang. Mungkin kita sekejap saja di sini. Okey, kita boleh turun sekejap.
Ada buku macam ada buku jantan lain sikit lah kan. Jadi pada sini kita akan ambil gambar group. Background dia Jabal Sur. Jadi jemaah kena pandang saja sebelah sini. Okey. Tu, kepala unta. Mana? Tu kepala, itu muncung unta. Macam tu lah. Dia tersindung dengan bangunan lah. Kereta. Lepas tu, paling hujung tu atas tu kan ada batu besar tu kan. Itu Nabi nyorok lah. Gostan. Kepala itu muncung dia. Bukit. Bukit. Ada batu besar atas tu kan. Ada Nabi berada persembunyian. Kan ayah fokus ayah boleh zoom kan. Kau tengah panjat. Mana? Siapa yang nak panjat? Tahu. Ha? Jom tak ada. Tak boleh tu nampak tu. Dia kata kalau kamera yang mana boleh zoom, nanti boleh tengok orang tengah manjat. Itu ada bukit tu. Boleh zoom lagi. Kita ayah. Dia tak dia boleh zoom kita punya gambar tu ketak-ketak. Faham tak? Dia nak ada step betul-betul. Ada pandang lah, kan ni kontrol ni. Dia terima korang. Tengah gambar ya. Kan ni video ayah dah. Video ya. Tengah sini supaya bila berperas sini dia akan berat, dia akan stable lah. Tangkap gambar ke video? Tangkap gambar ke? Oh, video. Okey. Kan ada jalan. Betul. Ya, sekarang ni ayah berada di kaki bukit Jabal Sur. Jabal Sur. Cak. Dalam video boleh tangkap gambar. Di dalam video boleh tangkap gambar. Cak boleh tangkap gambar. Ya saya. Ya. Kali je, rumit.
Yang mana tak kisah. Okey. Dia saya share. Okey. Ini dah start dah? Ni pelik-pelik air boleh pause. Dah berat. Alhamdulillah selesai kita daripada Jabal Sur. Okey, tak maaf saya rasa sandar-sandar sikit kat kursi, takut melanting ke depan. Okey, boleh. Okey, baik. Jadi daripada sini kita akan terus menuju ke Arafah, insya-Allah. Baik, jadi pada tetamu Allah, pada bangsa Rasulullah SAW yang saya muliakan, sebenarnya kota Mekah Al-Mukarramah ni dah berapa ribu tahun dah. Agak-agak. Dia berkaitan rapat dengan peristiwa Nabi Ibrahim AS yang menghantarkan isteri dan anaknya ke sini. Bermula daripada situ kota Mekah ni dibangunkan. Bila mana Nabi Ibrahim AS daripada Palestin nak datang ke Mekah ni jaraknya lebih kurang 1400 km lebih. Datang kerana apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meninggalkan anak dan isterinya yang masih bayi di tempat apa? Biwadin ghairi dhi zar'in, tempat yang tandus, tak ada apa, letak di sini. Allah nak uji sebab apa? Yang Nabi Ibrahim AS ni digelar Khalilullah. Dan Allah tidak redha dia ada orang lain di hatinya melainkan Allah. Jadi nak uji Nabi Ibrahim ni, bayangkan Nabi Ibrahim dapat anak umur 90. Anak first, iaitu Nabi Ismail tu umur Nabi dah 90 dah. Dapat anak, kena tinggal pula dekat tempat yang sebegini rupa. Bayangkan beratnya ujian kepada Nabi Ibrahim AS. Sebelum Nabi Ibrahim dapat anak dengan Siti Sarah, iaitu Nabi Ishak. Anak sulungnya ialah Nabi Ibrahim AS. Jadi ketika itu Nabi Ibrahim letak Siti Hajar dan juga Nabi Ismail AS di sisi Kaabah. Masa tu Kaabah pun tak ada lagi. Letak di situ, kemudian terus berlalu. Dan ketika itu hanya ada satu pokok sahaja dekat kawasan tu. Pokok tu pun tak ada buah. Jadi Nabi Ibrahim AS letak Siti Hajar dan Ismail di situ. Dan terus Nabi Ibrahim patah balik nak hala ke Palestin. Siti Hajar kejar. Wahai suamiku, kenapa kau tinggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim diam, tak jawab. Tanya lagi, wahai suamiku, kenapa kamu tinggalkan kami berdua di sini? Pun tak jawab. Pada kali ketiga mungkin gamaknya Siti Hajar rasa soalan dia salah. Jadi isteri-isteri kalau tanya suami tak jawab tu, mana mungkin soalan tu salah. Kena cari pusing soalan tu bagi lain sikit. Jadi Siti Hajar ni tanya, kenapa kamu tinggal kami di sini? Tak. Nabi Ibrahim tak jawab. Akhirnya Siti Hajar dia tanya, adakah ini perintah Allah? Tanya gitu. Barulah Nabi Ibrahim jawab, ya, ini adalah perintah Allah. Ketika itu Siti Hajar kata, tak, pergilah kamu, Allah akan jaga kami kat sini. Tawakal seorang isteri dan anak yang masih kecil lagi. Ditinggalkan beberapa bekalan kurma dan juga air, dan Nabi Ibrahim terus pergi. Tetapi sampai pada satu tempat yang dah Siti Hajar dah tak nampak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun dah tak nampak Siti Hajar. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, sesungguhnya aku telah meninggalkan anak dan isteriku di tempat yang gersang, biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram, di sisi rumahmu. Kemudian Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah jaga mereka dan Allah memberikan rezeki kepada mereka, dan buatkan hati orang-orang yang akan datang ke situ cenderung
untuk duduk bersama-sama dengan anak dan isteri dari situ. Sebab tempat tu ada orang langsung. Jadi sampai dah satu ketika yang mana bekalan mereka habis. Dua beranak ni bekalan habis. Nabi Ismail pun dah menangis. Siti Hajar pun dah tak ada tenaga, dah tak boleh nak memberikan susu kepada anaknya. Kemudian Siti Hajar pun bangun dan pergi ke tempat yang agak tinggi untuk melihat ada tak orang lalu di kawasan tu. Itulah